Jika Anda salah makan telur, buah pinggang Anda boleh rosak teruk. Jika Anda tidak mau menjalani dialisis seumur hidup, Anda wajib tonton video ini. Inilah punca yang menyebabkan seorang warga emas berusia 72 tahun dihantar ke bilik kecemasan. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah pagi ini Anda melihat cermin dan bimbang kenapa muka Anda bengkak begini? Atau pernahkah Anda berasa panik apabila menanggalkan stoking pada waktu petang dan mendapati kesan getah stoking itu berlekuk dalam pada kulit dan lambat hilang? Kebanyakan warga emas hanya menganggapnya remeh, menyangka ia sekadar tanda penuaan dan tenaga yang semakin berkurang. Namun, Encik Razak, seorang warga emas berusia 72 tahun yang saya temui, adalah berbeza. Beliau seorang yang sangat mengambil berat tentang kesehatan. Setiap subuh, beliau akan mendaki bukit untuk bersenam, dan karena takut kehilangan otot, beliau makan 2 biji telur setiap pagi tanpa gagal. Tetapi pada suatu hari, badannya tiba-tiba membengkak, dan air kencingnya tidak dapat keluar dengan lancar, menyebabkan beliau dikejarkan ke bilik kecemasan. Keputusan pemeriksaannya sangat menyedihkan, sehingga saya sendiri sukar mempercayainya. Cap kreatinin, yaitu angka yang menunjukkan fungsi buah pinggang yang bertindak sebagai penapis air dalam badan kita, telah melonjak naik beberapa kali ganda daripada biasa. Encik Razak terbaring di atas katil, memegang tangan saya dengan mata yang berkaca menahan rasa terkilan. Dokter, saya makan telur yang dikatakan baik untuk badan setiap hari dan berusaha untuk hidup sehat, tetapi kenapa buah pinggang saya jadi begini? Soalnya, jawaban kepada soalan itu agak mudah tetapi mengejutkan. Telur itu sendiri tidak jahat. Masalahnya adalah makanan biasa yang dimakan oleh Encik Razak bersama telur itu demi menjadi lebih sehat. Hidangan yang disiapkan dengan penuh teliti untuk menyehatkan badan sebaliknya perlahan-lahan memusnahkan penapis buah pinggang Encik Razak. Sekarang realitinya seorang daripada setiap 5 warga emas berusia 60 tahun ke atas di negara kita berada dalam keadaan bahaya di mana fungsi buah pinggang mereka perlahan-lahan merosot tanpa disedari. Buah pinggang digelar sebagai organ yang senyap kerana ia tidak memberikan sebarang rasa sakit atau isyarat sehingga lebih 80% daripadanya rosak. Seringkali seseorang itu hanya menyadari keseriusan keadaan selepas mengalami bengkak secara tiba-tiba atau dikejarkan ke bilik kecemasan seperti Encik Razak. Sebab saya berdiri di sini hari ini adalah untuk memastikan Anda semua tidak mengalami tragedi seperti ini. Saya akan memberitahu Anda dengan jelas 3 kombinasi terburuk yang tidak boleh dimakan bersama telur sama sekali. Ini bukan sekedar masalah perut kembung. Ini adalah masalah hidup dan mati yang boleh mengeruhkan darah Anda dan menghentikan fungsi buah pinggang Anda. Sebaliknya, saya juga akan kongsikan satu persatu rahasia untuk membersihkan buah pinggang dan mengubah kesan telur menjadi ubat yang mujarab. Cerita hari ini adalah maklumat yang sangat berharga yang akan mengubah masa tua Anda daripada terbaring di katil hospital kepada berjalan-jalan dengan cergas. Sila kongsikan kandungan ini sekarang juga kepada orang tersayang di sekeliling Anda. Satu klik daripada Anda boleh menjadi kekuatan besar untuk menyelamatkan buah pinggang seseorang. Sebelum kita bermula, jika Anda menantikan video hari ini, sila tekan butang suka dan tinggalkan komen dengan perkataan kesihatan di ruangan komen. Sokongan hangat Anda menjadi pendorong untuk saya menyampaikan maklumat kesehatan yang lebih tepat dan bermanfaat. Baiklah. Mari kita bongkar satu persatu rahasia meja makan yang membawa maut yang telah menghentikan fungsi buah pinggang Encik Razak yang berusia 72 tahun itu. Sila beri perhatian sekarang untuk mengetahui sama ada sarapan pagi Anda selamat atau tidak. Pertama, tabiat yang perlu Anda hentikan serta-merta ialah meminum susu kacang soya, air tahu sambil makan telur. Ramai orang berfikir telur adalah protein dan susu kacang soya yang diperbuat daripada kacang juga protein, jadi kalau makan sekali, tenaga akan jadi 2 kali ganda lebih baik. Namun, ini adalah tindakan yang sangat berbahaya, ibarat menuang gas beracun ke dalam buah pinggang Anda. Supaya badan kita dapat menerima protein berkualiti tinggi daripada telur, enzim pencernaan yang dipanggil tripsin perlu bergerak dengan sangat sibuk. Tetapi dalam susu kacang soya terdapat bahan perengkat tripsin yang mengikat kaki dan tangan enzim pencernaan ini. Apa yang akan berlaku selepas itu? Sisa-sisa protein yang kehilangan arah akan mula membusuk di dalam usus.
Pada masa ini, sisa buangan beracun yang dipanggil amonia akan terhasil. Organ yang akan menjerit kesakitan untuk menapis racun ini supaya tidak merebak ke seluruh badan adalah buah pinggang Anda. Encik Razak juga dikatakan meminum 1 kotak susu kacang soya bersama 2 biji telur setiap pagi untuk menambah protein. Tetapi sebenarnya ia umpama memenuhkan penapis buah pinggang dengan kotoran yang melekit. Anda tidak boleh lupa bahwa buah pinggang adalah organ yang tidak boleh tumbuh semula jika sekali ia rosak. Di sini ada satu lagi fakta penting yang sering terlepas pandang oleh ramai orang, yaitu kesegaran telur. Telur yang dibiarkan lama di sudut peti, sejuk boleh dimasuki kuman melalui kulitnya, atau protein di dalamnya mula berubah secara perlahan-lahan. Protein yang berubah ini, apabila masuk ke dalam badan kita, akan menghasilkan jumlah amonia dan sisa toksik yang jauh lebih banyak berbanding protein segar. Orang muda yang mempunyai buah pinggang yang sehat mungkin boleh menapisnya, tetapi bagi warga emas yang fungsi buah pinggangnya lemah, ini adalah satu pukulan maut. Jika telur berbunyi kocak di dalam apabila digoncang atau kuning telurnya pecah cair apabila dibuka, sila buang demi buah pinggang Anda. Ingatlah bahwa hanya dengan memakan protein segar, Anda boleh mengurangkan beban kerja buah pinggang sebanyak lebih 30%. Kedua, perkara yang mesti dielakkan ialah makan buah pisang kaki, persimun sebagai pencuci mulut sejurus selepas makan telur. Kombinasi yang mungkin dinikmati sebagai juada istimewa pada musim tertentu ini sebenarnya adalah seperti neraka bagi perut dan buah pinggang Anda. Sebaik saja bahan tanin yang memberikan rasa kelat pada pisang kaki bertemu dengan protein telur, satu perkara aneh berlaku di dalam perut kita. Dua bahan ini bergabung membentuk kompleks protein tanin yang keras seperti simen. Ketulan keras ini bukan sahaja merengsa dinding perut dan mengganggu pencernaan, malah badan kita terpaksa mengkurangkan tenaga metabolisme beberapa kali ganda lebih banyak daripada biasa untuk memproses ketulan tidak normal ini. Lebihan beban yang besar yang terhasil dalam proses ini akan disalurkan terus ke buah pinggang. Dari sudut pandang buah pinggang, ia bukan lagi menapis air jernih seperti biasa, tetapi terpaksa memerah air lumpur secara berulang kali. Sebiji pisang kaki manis yang dimakan oleh Encik Razak sebagai pencuci mulut, selepas makan akhirnya menjadi pukulan terakhir yang melonjakkan tahap kerosakan buah pinggangnya. Tuan-tuan dan puan-puan, dua kombinasi yang saya sebutkan hari ini bukan sekedar masalah tidak hadam. Ia adalah dalang utama yang meletihkan setiap satu sel buah pinggang Anda dan akhirnya memusnahkan tisu penapis yang dipanggil glomerulus. Sila kongsikan video ini sekarang kepada keluarga dan rakan-rakan tersayang. Putang kongsi, Anda boleh menjadi preskripsi paling cepat dan tepat untuk menyelamatkan buah pinggang seseorang. Jika kandungan hari ini bermanfaat, sila beritahu kebenaran berbahaya ini kepada orang di sekeliling Anda. Baiklah, kini tiba masanya untuk memberitahu tabiat berbahaya ketiga yang mungkin Anda lakukan tanpa sadar. Mulai hari ini, Anda mesti berhenti minum teh hijau, teh hitam, atau kopi pekat yang menyegarkan sebagai pembilas mulut selepas makan telur. Ramai yang percaya minum teh selepas makan menyegarkan mulut dan membantu pencernaan, tetapi jika ia selepas makan telur, ceritanya berbeza sama sekali. Ini adalah tabiat buruk yang mengeringkan buah pinggang Anda. Mengapa? Karena kandungan polifenol dan tanin yang banyak dalam teh. Bahan-bahan ini bukan sahaja menangkap protein telur, malah zat besi berharga dalam kuning telur, menjadikannya sisa yang tidak dapat diserap oleh badan kita. Ia bukan sekedar membazir nutrisi, kompleks sisa yang terbentuk ini akan mengalir dalam darah dan akhirnya berkumpul di loji pembersih badan kita, yaitu buah pinggang. Bagi buah pinggang, menapis air jernih pun sudah memenatkan. Ini kan pula bahan asing yang besar dan melekit terus-menerus masuk, menyebabkan penapis cepat rosak. Masalah yang lebih besar ialah kesan diuretik kencing banyak daripada teh. Buah pinggang memerlukan air yang cukup untuk memproses sisa protein telur, tetapi minum teh menyebabkan air keluar sebagai air kencing. Apabila cuba menapis sisa dalam keadaan kekurangan air, buah pinggang terpaksa memerah dengan tekanan yang jauh lebih kuat daripada biasa. Ia umpama cuba menarik perahu di atas tanah lumpur yang kering. Encik Razak juga dikatakan minum 3 hingga 4 kawan teh hijau pekat setiap kali selepas makan telur kerana berasa tidak hadam, tetapi perbuatan itu sebenarnya sedang mencekik buah pinggangnya.
Sekarang, saya akan memberitahu satu fakta yang sangat penting tentang bagaimana cara memasak telur. Jika Anda mempunyai buah pinggang yang lemah, mulai hari ini, Anda mesti membuang tabiat makan telur rebus keras, fully hard-boiled, yang kering dan susah ditelan. Sebaliknya, makanlah dalam bentuk separuh masak atau telur karak poached yang lembut. Sebagai dokter, Dr. Mohad Rizal, saya akan jelaskan sebab saintifiknya, jadi dengar baik-baik. Semakin lama protein dipanaskan, strukturnya berubah menjadi sangat keras. Apabila protein membeku sepenuhnya seperti dalam telur rebus keras, enzim pencernaan kita mengambil masa yang sangat lama untuk memecahkannya. Apabila pencernaan lambat, pembusukan protein berlaku dalam usus, dan dalam proses itu, bahan toksik bernama nitrogen urea akan terhasil. Apabila nitrogen urea ini masuk ke dalam darah dan pergi ke buah pinggang, ia akan menyerang dan memusnahkan sel buah pinggang secara langsung. Namun telur separuh masak atau telur karak mempunyai struktur protein yang sangat lembut. Jadi kerja yang perlu dilakukan oleh buah pinggang telah diselesaikan lebih awal di mulut dan perut. Ia tidak memberi ruang untuk sisa toksik terhasil. Encik Razak selalunya merebus telur lebih 15 menit supaya mudah dibawa semasa mendaki, tetapi itu menjadi beban besar kepada buah pinggangnya. Di sini, saya akan tetapkan kriteria yang jelas bagi mereka yang ragu-ragu sama ada patut makan kuning telur atau tidak. Bagi mereka yang mempunyai tahap buah pinggang normal, bahan lecitin dalam kuning telur sebenarnya membersihkan saluran darah, jadi Anda boleh memakannya. Tetapi bagi pesakit penyakit buah pinggang kronik tahap 3 ke atas atau yang fungsi buah pinggangnya sudah banyak merosot, ceritanya berbeza. Kuning telur kaya dengan fosforus. Jika buah pinggang rosak, ia tidak dapat membuang fosforus ini keluar dari badan dan ia akan terkumpul dalam darah. Ini boleh menyebabkan kegatalan atau tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Jika tahap kreatinin Anda tinggi, cara bijak untuk melindungi buah pinggang adalah dengan makan hanya separuh kuning telur atau fokus pada putih telur sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, kandungan yang saya sampaikan hari ini adalah preskripsi paling pasti untuk menjaga buah pinggang, talian hayat Anda. Ia bukan sekadar cerita tentang apa yang tidak boleh dimakan, tetapi tentang bagaimana mengurangkan beban organ penting badan kita. Pada ketika ini pun, buah pinggang Anda sedang bekerja keras menapis racun tanpa henti. Jika Anda ingin mengurangkan sedikit beban itu, sila tekan butang langgan, subscribe, dan butang loseng sekarang. Saya, Dr. Mohad Rizal di saluran kesehatan warga emas, akan terus menyampaikan rahasia berharga untuk menjadikan buah pinggang Anda 20 tahun lebih muda. Satu klik daripada Anda memberi kekuatan besar kepada saya untuk menghasilkan video maklumat kesehatan yang lebih bermanfaat. Sekarang masanya yang paling Anda nantikan. Saya akan kongsikan jadwal harian untuk menyelamatkan buah pinggang yang saya preskripsikan secara langsung kepada Encik Razak. Hanya dengan mengikuti rutin ini, buah pinggang Anda akan membersihkan kotoran yang terkumpul semalaman dan bersedia untuk bekerja dengan cergas semula. Pertama, sebaik sahaja bangun pagi. Perkara pertama yang perlu dilakukan ialah meminum segelas air suam secara perlahan-lahan. Sepanjang malam, badan kita kekurangan air dan darah menjadi sangat pekat. Segelas air pada waktu ini akan membuka jalan darah ke buah pinggang dengan langkar dan mencairkan toksin. Terutamanya warga emas yang mengambil ubat darah tinggi atau kencing manis perlu lebih peka. Antara ubat darah tinggi, ada yang meningkatkan tahap kalium. Jika Anda makan sayuran tinggi kalium secara berlebihan bersama telur pada masa ini, ia boleh membebankan buah pinggang. Sebab itulah saya tekankan tentang sepra biji apel tadi. Apel mempunyai kalium yang sederhana dan kaya dengan serat pektin, menjadikannya pasangan terbaik untuk telur yang boleh dimakan dengan selamat oleh mereka yang mengambil ubat. Selain itu, bagi pesakit kencing manis, ramai yang makan telur dengan mencelup es os tomato atau es os yang banyak gula. Ini umpama merendam kapilari darah buah pinggang dalam air gula. Sebagai ganti sos, kubalah titiskan minyak perila atau sedikit cuka seperti yang saya sebutkan tadi. Anda akan mendapat dua manfaat serentak, mengawal gula dalam darah dan menyelamatkan buah pinggang. Selepas itu, makan sebiji telur sebagai sarapan. Dan seperti yang saya tegaskan, pastikan ia separuh masak atau telur karak. Di sini ada satu lagi rahasia paling penting, yaitu memakannya bersama sepra biji apel.
Bahan pektin dalam kulit epal bertindak sebagai penyapu sampah dalam badan kita. Sisa yang terhasil semasa pencernaan protein telur akan ditangkap awal oleh pektin di dalam usus dan dibuang melalui najis. Usus melakukan kerja berat bagi pihak buah pinggang. Terima kasih kepada seprabiji epal, beban kerja buah pinggang Anda akan berkurang sebanyak separuh. Untuk makan tengah hari, Anda boleh menikmati masakan berasaskan telur. Namun, pastikan Anda memasukkan kucai atau labu air dengan banyak. Kucai dengan sifat panasnya membantu melangkarkan peredaran darah supaya darah bersih mengalir ke buah pinggang, manakala labu air bertindak sebagai diuretik semula, jadi yang membantu air kencing keluar tanpa membebankan buah pinggang. Tiada hidangan ubat yang lebih baik daripada telur kukus dengan hirisan labu air atau telur dadar gulung kucai. Untuk makan malam, seloknya pilih protein yang lebih mudah dihadam seperti tauhu atau ikan isi putih berbanding telur. Jika Anda makan telur pada waktu malam, prinsipnya ialah makan buah-buahan sekurang-kurangnya 2 jam selepas itu. Anda perlu makan buah hanya selepas telur dicerna sepenuhnya dan turun dari perut, supaya bahan toksik yang merosakkan buah pinggang tidak terhasil. Sekarang, saya akan menjawab dengan jelas soalan yang paling kerap Anda tanya di bilik rawatan. Soalan pertama, Dokter, berapa biji telur boleh saya makan sehari? Bagi orang sehat, 2 biji sehari tidak mengapa. Tetapi jika Anda berusia lebih 60 tahun, menjadikan 1 biji sehari sebagai asas adalah paling selamat untuk kesehatan buah pinggang. Terutamanya jika pemeriksaan kesehatan menunjukkan tahap kreatinin melebihi 1. 2. Anda perlu mengawal pengambilan protein dengan ketat, jadi makanlah kurang daripada 1 biji sehari sambil wajib menyertakan epal dan air yang saya ajarkan hari ini. Kedua, ada yang berkata muka atau kaki mereka bengkak jika makan telur. Ini bukan sekedar alahan biasa, tetapi kemungkinan besar adalah tindak balas hypersensitivity tertunda. Ia adalah isyarat bahwa buah pinggang Anda sedang bekerja keras untuk memproses protein telur. Jika ada simptom begini, coba berhenti makan telur selama 2 minggu dan lihat jika bengkak surut. Apabila mula makan semula, Anda mesti mematuhi peraturan perlindungan buah pinggang yang saya ajarkan dengan ketat. Ketiga, kebimbangan mereka yang sudah didiagnosis dengan buah pinggang yang tidak baik. Dokter, buah pinggang saya tak elok. Adakah saya tak boleh makan protein langsung? Sama sekali tidak. Jika Anda berhenti makan protein, otot akan menyusut, immunity menurun, dan kesehatan menjadi lebih buruk. Yang penting ialah kuantiti dan caranya. Kebijaksanaan diperlukan untuk makan kira-kira 1 biji telur sehari bersama epal sambil memeriksa tahap kreatinin secara berkala dan memastikan berat badan tidak naik mendadak melebihi 1 kilogram. Terakhir, soalan yang sangat ramai orang tanya. Dokter, saya kena cicak garam atau kicap baru ada rasa bila makan telur. Adakah ia oke untuk buah pinggang? Jawaban saya begini. Musuh terbesar buah pinggang selain sisa protein adalah natrium garam. Apabila garam masuk, tekanan darah naik dan tekanan pada penapis buah pinggang meningkat dengan mendadak. Jadi apabila makan telur, cobalah titiskan minyak perila sebagai ganti garam. Kandungan omega-3 dalam minyak perila membersihkan saluran darah, menaikkan rasa lemak telur, dan menjadi rahasia terbaik untuk merendahkan tekanan pada buah pinggang. Encik Razak telah mengamalkan rutin ini dengan tepat selepas keluar dari hospital. Beliau juga pada mulanya ragu-ragu apabila menerima jadwal harian ini. Namun, hanya selepas sebulan mengamalkan pengambilan air dan epal setiap pagi serta menukar cara masakan kepada separuh masak, beliau mula merasakan perubahan pada badannya. Anda juga boleh bermula hari ini. Ia tidak susah sama sekali. Sedikit usaha dengan sepotong epal dan segelas air boleh mencipta keajaiban menyelamatkan buah pinggang Anda. Jika Anda berkadang untuk mengamalkan rutin ini sekarang, sila tinggalkan komen perkataan amalkan atau nombor tua di ruangan komen. Setiap komen yang Anda tinggalkan menjadi galakan dan sokongan besar kepada satu sama lain. Jika kita bermula bersama, kita boleh mengamalkannya lebih lama dan lebih sihat. Baiklah, sebagai penutup, saya akan rumuskan perubahan menakjubkan Encik Razak dan intipati cerita hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya benar-benar berharap masa singkat bersama saya hari ini menjadi titik perubahan berharga yang mengubah nasib buah pinggang Anda. Terima kasih kerana tekun mendengar dalam masa yang panjang.
Sekarang, saya akan rumuskan 3 perkara penting daripada pelajaran hari ini, jadi pastikan ia tersimpan dalam ingatan Anda. Pertama, ingatlah 3 pasangan terburuk yang menyerang buah pinggang Anda secara langsung apabila makan telur: susu kacang soya, pisang kaki, dan teh pekat. Susu kacang soya menghalang pencernaan protein dan menghasilkan racun, pisang kaki membentuk ketulan keras dalam perut, dan teh pekat mengeringkan buah pinggang. Hanya dengan menyingkirkan 3 perkara ini dari meja makan, jangka hayat buah pinggang Anda boleh bertambah lebih 10 tahun. Kedua, rahasia terbaik menjadikan telur sebagai obat adalah sepra biji epal, segelas air, serta kucai atau labu air. Pektin epal membersihkan sisa buangan terlebih dahulu. Air membantu kerja buah pinggang, manakala kucai dan labu, air melangkarkan peredaran darah dan pembuangan. Walaupun hanya makan sebiji telur, Anda perlu bijak mengambilnya begini. Ketiga, inovasi dalam cara memasak. Pilihlah telur separuh masak atau telur karak yang lembut berbanding telur rebus keras yang kering. Struktur protein mestilah lembut supaya buah pinggang tidak susah payah memproses sisa. Juga, biasakan diri untuk memeriksa sama ada tahap kreatinin melebihi 1.2 setiap kali mendapat keputusan pemeriksaan kesehatan. Sekarang izinkan saya menceritakan kisah akhir Encik Razak, 72 tahun. Encik Razak yang mengamalkan rutin yang saya ajarkan ini tanpa gagal walau sehari pun selama 3 bulan, baru-baru ini datang semula ke bilik rawatan. Apabila beliau membuka pintu dan masuk, wajah yang dulu kusam dan bengkak sudah tiada dan matanya kelihatan sangat bersinar. Apa yang paling menggembirakan saya ialah keputusan ujiannya. Tahap kreatinin yang dahulunya melonjak tinggi telah jatuh ke julat normal dan fungsi penapisan buah pinggangnya kembali aktif. Encik Razak memegang tangan saya erat-erat dan berkata, Dokter. Sekarang, setiap pagi badan saya rasa ringan macam nak terbang dan kesan stalking pun tak ada lagi. Paling seronok saya boleh mendaki bukit semula dengan gembira. Tuan-tuan dan puan-puan, kesehatan tidak berada jauh. Apa yang lebih penting daripada makan ubat hebat atau rawatan mahal adalah mengetahui dan memakan hidangan harian kita dengan betul hari ini. Jika Encik Razak yang berusia 7 tahun boleh melakukannya, Anda juga pasti boleh. Masa yang Anda rasa sudah terlambat itulah sebenarnya masa yang paling cepat. Pada saat ini, buah pinggang Anda sedang menunggu keputusan Anda. Saya amat berharap kebijaksanaan yang saya sampaikan hari ini menjadi benih harapan sihat dalam kehidupan Anda dan keluarga Anda. Apabila badan sihat, hati pun gembira, dan kehidupan hari tua menjadi makmur. Saya menyokong Anda untuk mula mengamalkannya hari ini dan menikmati hari-hari yang cergas seperti Encik Razak. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa bersama. Saya, Dr. Mohad Rizal dari Saluran Kesihatan Warga Emas, akan kembali dengan maklumat kesihatan yang lebih mudah dan tepat, supaya Anda boleh meluangkan lebih banyak masa di taman berbanding di hospital. Semoga Anda sentiasa sehat dan bahagia. Saya sayang Anda semua.